Kuning dengan hijau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dah masuk, cuba komen suara saya. Kenapa pelan sangat? Sekejap. Campur sejuk sikit je. Campur. Saidi Salim, Tuan Subihi, cuba komen suara saya. Kedengaran jelas tak? Tempat tuan-tuan. Macam mana suara tempat masing-masing? Cuba tag nama kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Tag nama kawan-kawan, ambil link, masukkan dalam grup masing-masing. Sementara saya telah lombat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Awak bubuk air suam ke? Okey, tak apa. Pergi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara saya telah ubat, tuan-tuan boleh share pada kawan-kawan, tag nama mereka, ambilkan link, masuk dalam grup. Malam ini insyaAllah kedua terakhir sebelum kita khatamkan kitab, insyaAllah. Kita baca sikit malam ni, masuk bab mengingati mati. Kemudian malam sekali lagi insyaAllah kita akan khatamkan kitab Penawar Bagi Hati, insyaAllah. Alhamdulillah. Malam ni kita akan masuk bab yang terakhir. Dan sebelum itu kita habiskan dulu pengajian yang lepas dalam bab redha kepada qada. Yang pengajian telah lepas, kita berhenti pada muka surat 96. Ya, 96, perenggan yang kedua kita akan masuk. Kitab Jawi muka surat 96. Kita akan masuk hari ini insya-Allah pada perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru zikraha zimil lazzat fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalahu wa la fi qalilin illa ajzalah. Kama qala alaihi salatu wassalam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, tag nama kawan-kawan kita. Ini malam-malam yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan penghujung. Ada kawan-kawan kita bersemangat daripada awal, hujung-hujung ni dah lembek. Ada orang yang awal-awal tak bersungguh, hujung-hujung dia bersungguh. Jadi amalan itu Allah Ta'ala kira satunya pada niat, yang keduanya Allah Ta'ala kira pada penghujung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita yang bersemangat daripada awal sampai akhir, insyaAllah. Jadi mungkin kawan-kawan kita sibuk tak sedar ada pengajian, boleh tag nama mereka dan masukkan link dalam grup, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 96. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darain. Diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu
maka minum ia penunggang kuda tadi dan lupa ia akan kendinya, yang mana ada di dalamnya, di dalam kendinya itu 1000 wang emas. Kemudian datang orang yang lain, maka mengambil ia orang lain tadi akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api, maka minum ia orang miskin tadi dan baring ia kerana mengambil kesenangan. Maka kembali orang yang menunggang kuda itu, maka tiada melihat ia orang menunggang kuda tadi akan kendinya, maka menangkap ia penunggang kuda tadi akan orang miskin itu, maka menuntut ia penunggang kuda daripadanya orang miskin akan kendinya, dan menyeksa ia penunggang kuda akan dia orang miskin, maka tiada mendapat ia orang penunggang tadi akan dia akan kendinya pada sisinya, pada sisi orang miskin. Baik. Jadi dalam sambungan bab qada dengan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka penulis mendatangkan satu kisah yang benar. Diceritakan bahawa seorang nabi satu kali dia beribadat di atas satu bukit, yang mana bukit tadi hampir dengannya ada satu mata air. Kemudian lalu satu orang penunggang kuda, dia minum daripada air mata air tadi. Kemudian dia tertinggal kendinya, di mana dalam kendi itu terdapat 1000 wang emas. Dia tertinggal. Kemudian datang satu orang lain yang datang, kemudian orang itu kebas kendi tadi, bawa lagi. Maka datang pula lepas itu seorang yang miskin membawa kayu api. Dia datang, dia minum, kemudian dia baring di situ. Maka si penunggang kuda tadi, bila dia tersedar yang kendinya tertinggal, maka dia U-turn balik kembali ke air mata air tadi. Dilihat kendinya tiada, yang ada seorang miskin sedang baring. Lalu dia tangkap, dia seksa, kan? Dia kata, mana kendi aku? Maka didapati kendinya tidak ada di sisinya. Maka membunuh ia akan dia. Maka si penunggang kuda tadi membunuh akan miskin tadi. Saya baca sekali lagi. Diceritakan bahawa seorang nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit, dan ada mata air hampir daripadanya bukit. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, maka minum ia penunggang kuda dan lupa ia akan kendinya yang ada dalamnya 1000 wang emas. Kemudian datang orang yang lain, maka mengambil ia orang lain tadi akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api, maka minum ia miskin dan baring ia kerana mengambil kesenangan nak rehat. Ya. Maka kembali orang yang menunggang kuda itu, maka tiada melihat ia akan kendinya, maka menangkap ia penunggang kuda akan orang miskin itu, maka menuntut ia penunggang kuda daripadanya orang miskin akan kendinya, dan menyeksa ia akan dia orang miskin, maka tiada mendapat ia penunggang kuda akan dia akan kendinya pada sisinya, pada sisi orang miskin. Maka membunuh ia penunggang kuda akan dia akan orang miskin, maka bersembah oleh Nabi itu. Jadi bila Nabi melihat keadaan ini, Nabi tadi pun bersembah, tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok perbuatan yang tak adil ini, maka dia bersembah pada Allah Taala. Maka dia kata, hai Tuhanku, apa ini? What happened? Apa terjadi sebenarnya ni? Yang mengambil kendi itu orang zalim, orang zalim yang lain, dan engkau keraskan akan ini zalim atas orang miskin. Yang ambil kendi ni bukan orang miskin, orang lain pula, orang yang zalim. Kemudian kamu seolah-olah paksa keraskan orang miskin ini sehingga dia disiksa, dibunuh atas orang miskin ini, hingga membunuh ia akan dia, sehingga si penunggang kuda tadi bunuh orang miskin. Nampak sekaligus macam tak adil. Maka berfirman Allah Ta'ala, ini nak cerita tentang ketetapan Allah lah. Kadang-kadang kita lihat ketetapan Allah itu macam tidak ada hikmah, macam tidak adil dan sebagainya, sedangkan kita tak tahu apakah rahsia perbuatan Allah itu. Maka Allah Ta'ala menjawab, berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, berbimbang olehmu dengan ibadat engkau. Maknanya kamu jangan bimbang tentang perbuatan aku, kamu patut fikir tentang ibadat kamu. Jangan kamu duk fikir tentang perbuatan aku. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Don't mind my business. Maksud kalau kita hari ni, jangan duduk kacau bisnes aku, buat kerja engkau. Kenapa? Bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Bukan hal kita nak mengetahui rahsia Allah Ta'ala. Bahawasanya orang miskin ini adalah ia dahulu. Allah Ta'ala buka cerita, bagi tahu bahawasanya orang miskin ini adalah ia dahulu membunuh akan bapa yang menunggang kuda ini. Cerita di sebaliknya, orang miskin ini pada zaman dahulu dialah yang membunuh bapa si penunggang kuda.
maka aku beri akan dia membalasnya. Maka hari ini si penunggang kuda membunuh miskin, sebenarnya dia membalas dendam di atas kematian bapanya yang dibunuh oleh orang miskin itu. Dan bahawasanya bapa bagi yang menunggang kuda itu adalah ia dahulunya mengambil 1000 wang emas. Kemudian bapa orang bawa penunggang kuda punya bapa pula, ayah dia pula dulu dia telah merampas wang emas, 1000 wang emas daripada harta yang mengambil kendi itu. Orang yang rampas kebas kendi itu, dialah yang mengambil wang emas daripada bapanya, 1000 wang emas dahulu. Bapa siapa? Bapa orang yang mengambil kendi itu. Maka aku pulangkan kendi itu kepadanya. Maka hari ini aku pulangkan kendi itu kepada yang sepatutnya, yakni kepada anaknya, pewarisnya, daripada harta pusakanya. Itu cerita sebenar. Jadi kita tak nampak akan perbuatan Allah. Kadang-kadang kita sangkal perbuatan Allah, kita komen, kita tak reti. Jadi sebaliknya kita redha terhadap qada, keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang mengetahui rahsia yang sebenarnya dan hikmah di sebaliknya. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadat yang menghampirkan diri kepada Allah Taala. Yang dituntut kepada kita lah kita buat ibadat, buat kebajikan, buat amalan kebaikan yang boleh menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar sesuatu yang memberi manfaat pada ibadat. Di samping kita beribadat, mengingati mati itu adalah satu perkara yang memberi manfaat yang besar pada hamba, pada ibadat. Maka menyebut hamba akan dia di sini fa'aqulu. Maka musannif kata, aku akan sebut tentang mengingat mati. Maka fa'aqulu, hamba berkata, bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Jadi alhamdulillah malam ini kita masuk bab yang ke-10 dalam sifat mahmudah, sifat yang terakhir pada pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Penawar bagi hati kita ni adalah mengingat akan mati, bab yang ke-10, bab yang terakhir. Dan bab yang terakhir pada pengajian kitab ini insya-Allah kita baca separuh dan kita biarkan separuh lagi untuk pengajian akan datang, dan kita akan khatam insya-Allah taala biiznillah. Kita akan khatamkan kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan hati kita mendapat penawar yang sebenarnya. Maka bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Ketahuilah olehmu, wahai penuntut ilmu, bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, yakni mahmudah. Ingat akan mati ini satu kelakuan yang mahmudah, yang dipuji. Lagi dituntut oleh syarak. Syarak pun menuntut kita untuk ingat akan mati. Dan adalah ia, jadi ingat akan mati itu sebab bagi membanyakkan ibadah dan sebab bagi mensedikitkan dunia. Jadi bila kita banyak ingat mati, dia akan memberi motivation kepada kita untuk perbanyakkan ibadah kita, perbanyakkan nawafil kita, perbanyakkan sedekah sunat, puasa sunat, segala amalan-amalan amalan-amalan ibadah yang lain. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Yang kita duk panjang angan-angan seolah hidup 1000 tahun lagi, yang kita duk banyak fikir dunia ni sebab kurang ingat mati. Jadi seorang yang banyakkan ingat mati mensedikitkan dunia dan angan-angan. Kerana apa? Bukan saja-saja kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil lazzat fa innahu la yakunu fi kasirin illa qallalahu wa la fi qalilin illa ajzalahu. Artinya banyakkan oleh kamu akan menyebut akan yang memutuskan segala kesedapan, memutuskan segala kelazatan, iaitu mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perlu kamu banyak mengingatkan perkara yang memutuskan kelazatan. Kita duk lazat kemewahan dunia, yang kita rasa duk sedap nikmat-nikmat dunia ni, kenapa rasa sedap lazat? Kerana kita kurang banyak ingat mati. Kalau kita banyak ingat mati, kita rasa esok kita akan meninggal. Kita seperti mana sahabat bila mereka memberi salam, mereka mereka tidak mengambil risiko bahawa mereka boleh meneruskan salam yang kedua. Bila mereka melihat matahari keluar waktu pagi, mereka tidak berharap mereka boleh hidup sampai petang tenggelamnya matahari. Maka Nabi SAW bersabda, perbanyakkan oleh kamu menyebut akan yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Kerana bahawasanya mati itu tiada disebut akan dia pada ketika banyak angan-angan. Bahawa mati itu tiada disebut akan dia pada ketika banyak angan-angan. Maksudnya bila kita banyak angan-angan, tak ingat mati dah. Dan dunia, ketika kita ingat banyak dunia, tak ingat mati dah. Melainkan mensedikitkan ia akan dia. Melainkan bila kita tak ingat mati, bila kita sedikit ingat mati, maka panjang besarlah angan-angan kita. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadat. Bila kita sedikit amal ibadat, bila kita kurang kebaikan, tapi kita banyak ingatkan mati, apa akan jadi?
melainkan membanyakkan ia akan dia. Dia akan membanyakkan kita amal ibadat dan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan ingat mati. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadat, melainkan membanyakkan ia akan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min zikri hazimil lazzat al-maut." Arti banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan ke segala kesedapan, iaitu mati. Nabi SAW sarankan kepada kita, "Akthiru min zikri hazimil lazzat." Perbanyakkan daripada menyebut perkara yang memutuskan kesedapan, kelazatan dunia ini, al-maut, iaitu mati. Di antara mafhum hadis Nabi SAW, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah seseorang itu akan digolongkan di kalangan syahid walaupun dia bukan syahid?" Nabi SAW bersabda, "Ya ada." Bagaimana? Orang yang mana mengingat mati satu hari satu malam paling kurang 25 kali sehari dia ingat mati. Kita berapa kali sehari ingat mati? Ada 20 kali, ada 10 kali. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kita ingat mati lebih 25 kali setiap saat, setiap masa. Itu juga hikmah. Kalau kita setiap masa, setiap ingat mati, tak boleh nak buat kerja dah kita ni. Asyik ibadat saja, tak buat cari nafkah, tak buat planning untuk ikhtiar dunia ni. Sebab apa? Ingat mati. Itu pun hikmah daripada Allah Ta'ala. Jadi at least paling kurang satu orang itu kena ingat 25 kali satu hari. Bila dia mati, dia akan dibangkit bersama syuhada. Arti banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pada baginda, "Ayyul mu'minina akyasu?" Qala aktsaruhumul maut zikran wa asanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyasu. Artinya yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar? Siapakah di kalangan orang yang beriman yang paling cerdik, yang paling pintar? Maka jawab Nabi, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Orang yang paling banyak sebut mati, orang yang paling banyak ingat mati, orang ini adalah orang iman yang paling al-aqyas, orang paling cerdik, pintar sekali. Dan yang lebih elok mereka itu, bersabda bagi orang yang kemudian mereka itu jua sekalian yang pintar. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, yakni dan yang lebih elok mereka itu adalah orang yang macam mana? Orang yang lebih elok, orang yang lebih terbaik adalah orang yang bersedia bagi barang yang kemudian. Orang yang bersedia membuat persediaan bagi barang yang kemudian. Apa maksud barang kemudian? Yakni hari akhirat. Orang yang buat preparation untuk menghadapi yaumul akhirah, ini adalah orang yang paling ahsan sekali. Barang yang kemudian mereka itu jua sekalian yang pintar. Ulaikal akyas, yang cerdik. Dan sabda Nabi SAW, al-akyasu man dana, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bermula mereka yang berakal, bermula mereka yang cerdik dan pintar itu, mereka yang menghisap ia akan dirinya. Dalam terjemahan lain, man dana nafsahu, mereka yang dapat kontrol nafsunya, mereka yang dapat hisap akan dirinya. Wa alima lima ba'dal maut, dan beramal ia mereka itu kerana barang yang kemudian daripada mati. Yang ini satu orang yang cerdik itu, kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang pintar, bukan siapa-siapa, bukan profesor, bukan doktor, bukan engineer, bukan ustaz, bukan maulana, bukan guru baba, tapi orang yang cerdik pintar itu adalah orang yang paling dapat mengkontrol nafsu syahwatnya dan paling banyak membuat persediaan terhadap hari yang dia akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang paling cerdik sekali. Kenapa Nabi SAW bersabda, bermula mereka yang berakal, yang pintar, yang cerdik, mereka yang menghisap ia akan dirinya dan beramal ia kerana barang yang kemudian daripada mati. Yang ini hari kehidupan selepas mati, yang ini hari akhirat. Dan sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izan, artinya memadalah dengan mati itu memberi pengajaran. Kalau mati ni tak beri pengajaran kepada kita, tidak ada benda lain dah. Kita hari-hari dengar fulan tu mati, fulan ni mati, fulan ustaz tu meninggal, ustaz ni meninggal. Hari ni seorang ulama di Pulau Pinang lagi meninggal. Dan zaman Covid ni lepas seorang meninggal, disebabkan kematian ini masih tidak memberi wa'iz, peringatan, nasihat kepada kita, maka tidak ada benda lagi yang boleh memberi peringatan kepada kita. Itu tanda hati kita mati. Hati kita mati sebelum mati. Kita dengar orang mati, tapi hati kita mati. Hati kita tidak menjadikan kematian itu sebagai wa'iz, nasihat kepada diri kita, itu tanda hati kita mati. Jadi kafa bil mauti wa'izan ini juga adalah tulisan yang tertera pada tulisan cincin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di cincin beliau tertulis kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat diri aku.
Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi maut. Kenapa maut itu satu perkara yang akan dikecapi oleh setiap orang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan merasai mati. Tinggal lagi bilakah mati yang ditetapkan kepada seorang. Semua itu telah tertera di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq tanjizi qadim, tertulis di semenjak azali lagi. Orang itu mati bila, mati bagaimana, mati di bumi mana. Adapun kita sebagai hamba Allah Ta'ala perlu buat persiapan, kerana Nabi SAW bersabda, orang yang cerdik adalah orang yang kontrol nafsu dia. Hati dia nak dunia lagi, hati nak pangkat lagi, hati dia nak kesedapan lagi, tapi dia kontrol hati dia, kontrol nafsu dia. Kemudian dia buat amalan, dia ada bekal untuk menghadapi kehidupan selepas mati, ini kehidupan akhirat. Ini orang paling cerdik sekali. Kenapa? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datangnya mati, tak boleh kita nak percepat satu saat, kita tak boleh kita nak delay walaupun satu saat. Bila datangnya keratapi maut, maka waktu itu waktu berangkat telah tiba. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, tetap mati akan menjejaki kamu walaupun kamu duduk dalam satu benteng yang kukuh. Kita nak lari daripada mati, kita buat satu bilik daripada cermin yang tebal, kedap udara dan sebagainya, berlindung di situ, kononnya mati tidak akan datang. Tapi Allah Ta'ala sebut ainama takunu, di mana saja kamu berlindung, kamu bersembunyi, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kamu akan mendapati mati. Mati akan mengejar kamu walaupun kamu berlindung di dalam benteng yang kukuh sekalipun. Bila tiba masanya, masa untuk menjemput kita akan tiba. Jadi orang cerdik, orang yang membuat persiapan sebelum menghadapi kematian untuk mendapat keselesaan hidup yang kekal abadi, ini kehidupan akhirat. Jadi termasuk daripada persiapan mati kita ni, kita buat live, kita mengingati sama-sama kita belajar akidah, belajar tasawuf, ini semua termasuk dalam persediaan kita menghadapi mati. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala kabul kita semua, dan ketika kita mati nanti Allah Ta'ala bagi kematian kita kematian terbaik di jalan Allah, di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam husnul khatimah, dalam keadaan wuduk, dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doa supaya seluruh umat juga dapat mengecapi kematian husnul khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma qdi hajatina wa hiya anta ridhaka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik waj'al quburana fi baladin nabiyyik برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا تضرعنا تخشعنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita ada satu sesi saja lagi untuk mengkhatamkan kitab Nawar Bagi Hati. Selepas itu kita akan sambung kitab Kifayatul Awam insyaAllah ta'ala. Jadi saya minta tuan-tuan buat persediaan daripada sekarang, esok, lusa, kalau boleh. Sebelum ini 28 orang, 30 orang, 50 orang yang menyertai kelas kita ni, supaya sesi terakhir ini semua dapat datang kembali dalam pengajian kita, supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita sebelum ini. Kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dikira pada penghujung. Rugilah kita daripada awal lockdown lah gitu, kita mengaji. Sekarang ni kita dah bebas, kita sibuk sehingga kita lupakan pengajian kita. At least pada malam terakhir insya-Allah semua akan duduk dalam kelas pengajian terakhir, dan kita di sini insya-Allah akan buat sedikit kenduri kot di MLC. Insya-Allah orang dekat-dekat boleh datang, kita jemput makan kambing saya lagi insya-Allah taala. Jadi siapa azam insya-Allah untuk duduk kelas terakhir pada malam lusa insya-Allah. Siapa azam sini tolong komen ana musta'id insya-Allah, dan komen juga saya akan sediakan orang lain, kawan-kawan kita untuk duduk pada kelas ikhtitam kitab Penawar Bagi Hati insya-Allah. Cuba komen ana musta'id siapa yang sedia
duduk kelas terakhir insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul. Allah Ta'ala terima pengajian kita jadi asbab keampunan kita insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Tonton ana musta'id. Subhi ana musta'id. Abu Usaid Azam. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kabul. Jadi tuan-tuan pun juga boleh buat kenduri di tempat masing-masing. Orang Pahang, orang Kelantan, orang Miri, orang Sarawak boleh buat kenduri di tempat masing-masing insya-Allah. Walau sebatang aiskrim pun dikira kenduri ikhtitam kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.